Cicak man? Apa benda ni kau nak buat ni, Norman? Assalamualaikum and hi guys. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Yes. So sedar tak sedar sekarang kita dah minggu yang kelima. Jadi pada minggu ini macam biasa saya tidak keseorangan bersama the one and only Datuk Norman Abdul Halim. So apa khabar Datuk hari ni? Baik. Alhamdulillah. Masih steady? Yes. Nampak? Norman KRU masih ada gaya gitu. Okey Datuk. So topik kita pada hari ini tak lari daripada industri seni. Okay. Ya, berkaitan dengan social media, berkaitan dengan content creator juga. Media sosial ni actually menjadi salah satu elemen penting dari hidup kita. Jadi semua benda sekarang dah social media. Jadi bercakap tentang social media, ini semestinya melibatkan topik kita pada hari ini iaitu content creation. Jadi dalam bahasa Melayu dia iaitu penciptaan kandungan. Gitu. Jadi content creation ini datangnya dalam pelbagai bentuk. Boleh datang daripada video, gambar, infografik, artikel, blog, podcast macam kita buat sekarang ni Datuk. Ini pun content creation juga salah satunya. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih jauh tentang topik kita pada hari ini, kita nak tanya dengan lebih mendalam dengan Sifu kita. Apakah yang dimaksudkan dengan content creation dan apakah kepentingannya Datuk? Okey, konten ni adalah kandungan yang kita masukkan. Tak kisahlah, sebenarnya konten tu bukan hanya untuk social media. Kita masuk dekat TV pun konten, masuk di Powergum pun konten, masuk ke apa-apa segala platform mana juga yang digunakan sebagai platform. Kandungan disediakan untuk masuk dekat platform tersebut. Jadi kontennya adalah apa kandungan, khususnya kandungan yang ada elemen kreativiti yang menarik lah. Jadi kalau konten tu tak ada audiensnya sendiri dan dia tidak akan berjaya untuk menjadi popular dan diviralkan. Jadi konten tu macam Bella cakap, dia ada pelbagai jenis kandungan. Ya, sama ada copywriting tu sendiri pun adalah konten. Ya. Kalau kita lihat gambar pun konten. Kalau kita buka apa macam contohnya portal berita, dia ada gambar, dia ada artikel. Kadang-kadang dijadikan audio pula. Semua tu konten. Jadi konten tersebut adalah menggunakan kreativiti kita macam mana nak menyampaikan maklumat ataupun kandungan hiburan tersebut kepada audiens kita. Okay. Soalan yang seterusnya Datuk, bagaimana untuk membuat konten yang berkualiti dan tepat untuk target audiens kita? Ya, okey. Itu soalan yang bagus kerana kita kena tahu siapa audiens kita dulu. Jadi adakah tempatnya sesuai untuk konten tersebut diletak di platform tertentu? Ya, contohnya katalah kita sekarang ni nak katakan konten untuk LinkedIn for example. Jadi kontennya lebih kita tahu siapa yang akan baca konten tersebut ataupun mendengar dan menonton. Pastinya adalah satu golongan khususnya golongan profesional dan juga usahawan. Jadi kandungan tersebut harus sebanyak mana boleh sesuai dengan audience dan cita rasa mereka, expectation mereka. Bila mereka follow your channel, they expect certain kind of quality of content that relevant. That's relevant to them. Tapi kalau kita masuk dekat TikTok for example, you know that there's actually memang banyak content yang boleh kita buat cara santai dan untuk bermain-main dengan audience kita, macam mana kita nak menyampaikan maklumat. Jadi itu adalah mungkin content tersebut cara penerbitannya berbezalah untuk konten tersebut. Jadi konten yang panjang-panjang tu tak sesuai untuk TikTok. Ya, kalau kita nak panjang sikit, mungkin kita masuk kat YouTube for example. Ada sampai 1 jam, 2 jam punya podcast pun ada. Jadi macam konten kita sekarang ni untuk masterclass, KRU Masterclass punya YouTube channel, dan kita masuk dekat Shock, kita masuk dekat Spotify. Jadi kat situ sebenarnya kita memang sediakan konten ni lebih kurang 45 minit hingga 1 jam. Jadi again, kita kena tahu audience kita siapa pula. Jadi audience untuk kita Rise Up ni adalah mereka, khususnya mereka kita target untuk yang ilmiah lah. Konten ilmiah. Dia bukan konten hiburan. Jadi saya tak expect macam konten untuk Rise Up ni sama tinggi pula dengan tontonan untuk music video Mojo for example, ataupun filem-filem yang dikeluarkan oleh KRU ataupun lagu-lagu yang dikeluarkan oleh KRU Music. Kita kena tahu yang bahawa konten ilmiah ni kadang-kadang memang taklah tinggi dia punya tontonannya. Tetapi pada masa yang sama, dia ada kumpulan sasar tertentu dan takkan kita nak masuk kandungan macam nak borak santai, nak masuk dekat KRU Masterclass punya YouTube channel ataupun dekat podcast di Shock. Jadi itulah sebenarnya apa yang kita kena tahu, siapa kumpulan sasar kita, platform mana digunakan, apa jenis konten yang patut kita buat untuk audiens kita dan bagaimana kita boleh memastikan konten tersebut
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh golongan kumpulan sasar kita. Okey, soalan seterusnya Datuk, bagaimana untuk kita nak mencari idea-idea yang baru dalam penghasilan konten ni? Okey, kalau kita nak menghasilkan konten, jangan fikir apa yang kita nak buat saja. Kita kena tengok ada benchmark di luar sana. Ya, kalau konten dari beberapa negara pun boleh kita tonton. Ataupun yang dihasilkan oleh mana-mana creator di peringkat tempatan. Kita tengok, tapi kita kena cari konten yang berbeza dengan apa mereka hasilkan lah. Janganlah bagi sama kan. Kau nak nampak macam tiru pula. Betul. Kita bukan nak tiru, kita guna tu sebagai benchmark. Bagi saya rasa selalunya apa yang again lah, this is part and parcel of strategy juga. Kita bermula daripada strategi kan. Kalau konten tu nak dihasilkan, sebelum kita tahu, okay, kita dah tahu kumpulan sasar kita. Platform mana yang kita nak gunakan. Dan juga apakah benchmark yang boleh digunakan untuk kumpulan sasar tersebut dan juga untuk platform tersebut. Jadi kat situ kita tengok benchmarking. So bila kita buat benchmarking, kita tengok konten tu dihasilkan oleh pesaing ke, ataupun bukan pesaing, ataupun mereka benchmark dari luar negara. Yang mana relevan dengan kumpulan sasar. Kita dah tengok kenapa konten ni lebih mendapat perhatian berbanding dengan konten yang A, kenapa dia lebih perhatian pada A banding pada B contohnya. Dan bagaimana pula kita buat banding dengan C. Jadi kita kena tengoklah macam mana. Kalau kita dah tahu dari segi kita tengok ini benchmark dia, baru kita cuba hasilkan bagaimana kita boleh hasilkan konten kita dengan cara kita sendiri untuk appeal to audience kita. Dan kita kena dekat dengan diri kita juga ya. Macam kita buat Rise Up. Lagu Rise Up tu keluar oleh KRI Music. Lebih kurang beberapa tahun yang lalu lah. Dan kita rasakan kenalah lagu ni kalau kita buat je sebagai lagu tema bagi podcast Rise Up ni. Dan bila kita mula tajuk lain mula kita ingat kita bincangkan tajuk lain untuk podcast ni. Dan kita fikirkan kalau kita naik, kita gunakan nama tu Rise Up, dikenakan dengan lagu. Kenakan dengan cara penyampaiannya, saya rasa memang sesuai dengan apa yang kita nak sampaikan. Okey Datuk. Okey, seterusnya biasalah kalau nak buat konten ni mesti kena ada planning Datuk. So apakah planning strategi untuk buat konten ni? Okey, kalau kita nak buat konten, sebenarnya kalau kita nak build up audience kita, hari-hari kena buat. Seminggu sekali tak cukup Bella. Macam sekarang ni kita buat seminggu sekali tak cukup. So kita kena buat, patutnya hari-hari kita kena buat. Dan bila hari-hari tu ada waktu tertentu yang kita tahu yang kita boleh buat, especially kalau boleh buat live. Itu paling terbaik lah. Kita boleh buat live dan kita orang pun tahu pukul berapa nak tonton. Dan kita konten yang kita dah buat secara live tu kita masukkan balik, kita potong-potongkan jadi dia punya snippets untuk masukkan dekat kita punya platform TikTok ke, ataupun gunakan shorts kita ke dekat YouTube dan sebagainya kan. So jadi kesemua tu sebenarnya bila kita dah ada master content, macam dekat Rise Up pun sama juga. Kita ada temu ramah selama lebih kurang 45 minit hingga 1 jam kan. Dan apabila diambil sedutan tersebut, dia jadi konten yang pendek. Itu yang orang dapat discover konten. Kadang-kadang kalau dia tengok, kalau panjang sampai 45 minit tu, dia tak nak tengok, tak nak klik pun. Takut je tekan. Tekan tak nak tekan. Alamak, lama sangat ni. Tapi kalau kita nak sampaikan maklumat yang perincian dia sampai dalam durasi 45 minit hingga 1 jam ni, sememangnya kita kena buat konten yang panjang. Tapi kita potong-potongkan. Jadi persediaan tu lah. Ya, kita kena buat persediaan. Kita kena tahu strategi kita macam mana. Macam saya katakan tadi. Ataupun apa yang Bella tanyalah. Target audience macam mana, platform macam mana, konten macam mana kan. Macam mana kita nak war-warkan tentang konten tersebut. Kalau kita dah ada 1 jam punya rancangan ni, bagaimana kita nak mempromosikan tentang kewujudan program 1 jam ni. Kadang-kadang kita ada berbilion konten yang sekarang ni ada dekat platform media sosial. Mana orang sedar macam tu, jadi kita kena masuklah dekat platform-platform yang boleh ada possibility for discovery. Contohnya gunakan Instagram Reels, ataupun gunakan Facebook Reels, ataupun kita pakai TikTok, ataupun YouTube Shorts dan sebagainya untuk dapatkan orang tahu wujudlah program ni kan. Slowly it will build up the audience. Ya, kita tak expect kalau tiba-tiba tu macam KRU Masterclass punya followers memang jauh lah nak tinggal ke yang KRU Studios dengan KRU Music. Dari segi dia punya subscriber, viewership dan sebagainya memang jauh. Pasal kita tahu konten ni bukan untuk semua orang. Tapi kalau siapa nak untuk menambah ilmu, untuk menambahkan skill sets mereka yang secara tontonan ni mendapatkan maklumat, inilah rancangan untuk mereka. Jadi guys,
Mana yang nak tahu lebih-lebih ilmiah lagi, follow lah KRU Masterclass ya. Facebook, IG, YouTube. Subscribe sekali guys. Yeah. Okay. So kita ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya pada Datuk, tapi kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Okay guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okay Datuk, ada banyak lagi soalan saya nak tanya Datuk. Boleh. Okay, sebelum tu saya akan cerita sikit lah, okay. Filem dengan lagu ni sebenarnya part of content creation juga. Betul. Datuk. Jadi Datuk pun dah tahu biasa dengan penghasilan konten dalam industri seni ni. So Datuk juga tahu penceritaan apa yang nak disampaikan kepada audiens, dan mungkin juga Datuk sendiri sudah tahu impact content creation ni kepada audiens. Datuk boleh kongsikan pengalaman dan cabaran Datuk pada awalnya menghasilkan konten. Awal-awal dulu. Okey, masa kami buat lagu dulu agak mudah lah ya. Kerana kami buat konten tersebut untuk suka-suka je. Kita buat rakaman demo lagu-lagu kami yang cipta. Dan entah macam mana kawan-kawan saya suka di college, sudahnya sampai dekat syarikat rakaman EMI dan mereka panggil kami. Jadi cerita tu kita dah cerita dah sebelum ni. Tapi kalau ikutkan filem, kami filem ni lah. Filem ni mungkin risiko dia besar kan. Kalau buat satu filem kurang-kurang boleh kurang, at least lah nak dapatkan filem yang baik lebih kurang RM2 juta lah untuk bulan-bulan dia. Jadi kali pertama kami buat filem, kami tak adalah modal nak buat RM2 juta tu. Jadi apa yang kami buat, ada dana disediakan. Bukan dana tu bukan mohon, tu pinjaman ya, bukan dana percuma, bukan grant. Dan ditawarkan oleh Finas melalui kementerian. Time tu dia tak ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dia ada Kementerian Kebudayaan dan Warisan kan. Jadi kat situ KEWA dia sediakan dana tersebut, tapi kena pinjam. Jadi kita, masa saya dan Yusri Dream dalam perjalanan nak buat show, saya ingat lagi, cerita-cerita lah bestnya kalau kita buat filem kan, bla 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 semua sekali semua. Tiba-tiba then idea cetusan daripada Yusri sendiri cakap pasal kita buatlah pasal superhero yang komedi, dia kata. Dia kata kalau nak buat superhero yang canggih-canggih, nak lawan dengan filem barat, nanti kan orang compare kan bajet dia $200 juta US. Takkan nak lawan kita RM2 juta, macam mana, jauh lah gap dia, mesti orang akan nampakkan kelemahan kita. Jadi daripada situ yang sebenarnya Yusri katakan kita buat superhero komedi. Dan kita fikirkan Saiful Apek lah, time tu dia hot kan. Untuk menjadi watak utama. Jadi bayangkan Saiful Apek jadi superhero kan. Itu yang dia kata, bayangkan dia jadi Cicak Man. Jadi itu perkataan tu. Itulah cerita Cicak Man tu. Cerita pasal dalam kereta, bual-bual dalam kereta je. Okay. Jadi tak ada itu konsep je baru. Konsep dia tak ada penceritaan, dia baru cakap pasal Cicak Man. Jadi bila dah ada idea macam bagus tu semua. Tapi saya tak terlibat dalam proses pembikinan skrip tu. Saya tak terlibat. Banyaknya Yusri yang buat sendiri dengan script writer dan hasilkan cerita ni, dan saya cuma jaga dari segi macam mana nak buat branding, macam mana nak buat deal dengan dapat pembiayaan dan sebagainya. Mula-mula saya hantar dekat Finas, feedback saya terima, Cicak Man, apa benda ni kau nak buat ni Norman? Yelah cicak. Jadi orang nampak tu macam bodoh kan. Orang nampak je apa benda lah kau buat cerita macam ni. Tak ada ke cerita lain yang ada kelas sikit kan. So jadi bila kita cakap no you don't understand. The concept is comedy superhero. Betul. Ya, jadi kita nak cakap kat situ, kita tak naklah buat macam, bukan kita tak boleh buat filem-filem berat nak macam ada heavy drama, nak buat macam Batman Returns dan sebagainya. Bukan tak boleh buat. Boleh. Tapi bukan nak buat yang tu, bajet dia lebih besar lah. Untuk jadi kami kita berasakan kita try lah yang to be safe kat masyarakat kat Malaysia ni suka yang gelak ketawa, suka yang komedi. Banyak kan cerita horror, komedi pun selalu menjadi kan. Jadi bila kami cadangan tu, kita explain, okey lah, kita percaya je lah pada you, tapi kena bayar tau. Macam tu kan. So dia, yelah gimana, kita ambil pinjam ni, kita lah bayar kan. So jadi apa yang berlaku apabila kita dapat siapkan filem tersebut, banyak orang yang mula-mula doubted lah ya, yang fikir macam benda ni dia KRU nak buat ni kan, tiba-tiba nak buat superhero movie, orang tak pernah buat superhero movie, and then nak buat cerita komedi pula tu. Jadi tapi bila kami buat cara pemasaran kami dengan lagu temanya dan juga trailernya dan sebagainya, tiba-tiba orang excited.
Dengan dapat penaja kan, dapat penaja time tu saya rasa DG yang taja kami untuk filem tersebut. Dan kami dapat kurangkan kami punya risiko lah apabila ada tajaan tersebut, kos periklanan semua dikurangkan. Dan di situlah sebenarnya alhamdulillah lah filem Cicak Man dapat kutipan lebih daripada 5 juta ringgit. Pada tahun tu memang susah dapat 5 juta ringgit pun. Ya, sekarang ni memang lebih dapat 50 juta dan sebagainya. Betul. Tapi time tu tahun 2006 jumlah power gam untuk kami pun amat terhad. Dan harga tiket pun murah. Kalau harga tiket sekarang ni RM18-20 kan. Time tu lebih kurang RM10, RM8. Jadi of course kita nak dapat jumlah sebanyak itu pun memang satu kejayaan luar biasa lah. Dan alhamdulillah daripada Cicak Man tu kita banyak lagi hasilkan filem-filem kami. Dan apabila kami dapat Power Gam membayar kami kutipan tu, kami bayar terus one shot bayar pada SME Bank. Wah, SME Bank happy lah. Dia kata jarang orang bayar balik. Jadi itulah yang boleh kata kejayaan dalam penghasilan konten yang orang skeptical. Tapi kalau kita percaya tentang apa yang kita nak buat dan kita yakin, of course there's no such thing as guarantee lah, ini business kan. Tapi kita tahu apa dia punya, kenapa dia boleh berjaya. Ya, pasal dia elemen superhero tak pernah orang buat. Elemen CGI tak pernah orang buat. Saiful Apek satu faktor ya yang boleh tarikkan audience. Of course dari segi dia punya komedi lah. Saya rasa komedi, action. Jadi kesemua tu garapan tu menjadikan konten tersebut berjaya. Jadi sama juga untuk mana-mana nak menghasilkan konten, tak kira lah untuk YouTube ke, untuk filem ke, untuk rancangan televisyen, kita kena tahu apa yang keunikan yang kita boleh bawa untuk mendapat perhatian daripada audience. Okay, Datuk, saya nak tahu jugalah penghasilan cerita ataupun filem Cicak Man tu, siapa yang brainstorming idea tu sendiri, penceritaan tu keseluruhannya? Itu kredit kepada Yusri lah. Ya, Yusri yang created Cicak Man dan dia juga yang ada vision macam mana nak bawa filem tersebut dan dia tahu kemampuan dia sebagai pengarah untuk menggunakan kesan khas visual. Jadi dia tahu kat mana dia boleh, apa yang patut di shoot, apa yang tak perlu dia shoot. Ada yang background tu digantikan balik dengan gunakan teknologi komputer kan. Jadi situ yang sebenarnya dia sendiri lebih faham ceritanya. Saya sendiri pun tak faham apa yang cerita dia nak buat 100% pun saya tak faham. Saya baca skrip, saya faham lah cerita dia adalah dia punya flow dia, tapi what's at Yusi's mind hanya dia seorang yang tahu ketika itu, termasuk pelakon. Sebab dia orang berlakon depan green screen kan. Jadi dia kita kita buat je lah apa director suruh buat. Tapi bila dah hasil dah keluar, baru dia faham kan. Pasal kat situ masih baru lagi. Ketika itu banyak tak ada orang yang buat CGI seperti mana ekstensif untuk filem Cicak Man tu. Okey, faham. Okey, soalan yang seterusnya. Macam yang kita tahu, setiap brand ada brand value masing-masing. Jadi begitu juga dengan KRU ya Datuk. Mesti ada brand value-nya yang tersendiri. Jadi soalan saya, content creator yang macam mana Datuk perlukan bagi mencapai standard syarikat KRU ni? First kali dia orang kena ada bakat lah untuk menghasilkan konten ni. Kalau tak ada bakat, kita ajar macam mana pun tak pandai juga. Betul. Jadi bakat tu kena ada. Jadi kita tengoklah dia punya showreel dia ataupun dia pernah apa dia pernah hasilkan sebelum ni. Tak semestinya perfect, tapi kita asas-asas dia dah boleh buat. Jadi itu satu. Keduanya of course kita ada proses probationnya. Apabila kita bagi assignment, tengok apa dia faham tak dari sudut teknikalnya, dari sudut kreativitinya, dari sudut production management dan juga dia punya kebolehan untuk siap kerja on time. Kan ada juga yang boleh kerja cantik tapi lambat nak siap. Jadi semua tu kita ambil kira. Dan apabila kita memilih tim kita, dia kena lalu proses di mana dia daripada bawah lah. Selalunya yang terbaiknya kalau dalam untuk menjadi orang yang pandai dari segi kreativiti ni, kalau dari sudut teknikalnya dia start daripada editing dulu. Dia faham cutting point dia macam mana, storytelling dia macam nak sampaikan. Jadi bila jadi sebagai editor, mereka boleh kembang kepada macam-macam cabang lain. Ya, tak kira lah dia nak pergi go into directing on the field ke, ataupun dia nak go into contohnya cameraman ke kan. Kadang-kadang dia pun faham shot dia macam mana nak pakai, nak edit macam mana. Jadi saya rasa memang kalau terbaiknya kalau dalam bidang ni, mulakan dengan kemahiran asas ni dalam editing dulu. Editing. Daripada editing tu kita campur lah dengan masuk sound design macam mana, sound effect macam mana kan. Mungkin kalau ada kebolehan sikit gunakan special effects sikit. Tapi editing tu is how you tell the story dari segi flow dia yang engaging lah, yang menghiburkan. Saya tak nak nantikan kalau panjang-panjang sangat cutting point, dia shot kaki je dah panjang lama establish kan. Orang dah cakap aku tak sabar apa cerita kau ni kan. Jadi kena cepat. Dia punya zaman sekarang ni budak-budak pun malah tunggu lama-lama. Betul. Okay, so siapa-siapa yang nak bekerja di KRU sebagai content creator, belajar editing dulu ya.
Okey. Soalan yang seterusnya, Datuk. Bagaimana Datuk sendiri menguruskan isu hak cipta dan harta intelek dalam karya konten? Ia satu collaborative effort. Jadi satu kepada kaki tangan kami semua dan juga siapa kontraktor, penulis skrip, mereka-mereka yang terlibat dalam produksi itu, mereka kena sign agreement dengan kami dululah. Ya, kami sebagai pelabur kena pasti lihat dari segi kandungan tersebut dilindungi lah dari segi aspek hak cipta tersebut, kerana dia ada satu proses kolaborasi melibatkan pelbagai pihak. Jadi keduanya, apabila kita dah mendapatkan tenaga kerja kreatif tersebut dan kami dah ada pegang copyrightnya, the next step is of course apabila telah terhasil konten tersebut, especially dah siap edit dan sebagainya, lagu dah siap, music video, kita daftarkan lah. Jadi kalau untuk muzik ada pelbagai platform yang kita boleh daftar untuk buktikan kita pemilik bagi hak rakaman tersebut. Keduanya dari segi filem pula, dia ada prosesnya juga. Biasanya dia dari segi documentation lah. Ya, kalau contohnya, kalau filem contohnya, pastinya kita buat lesen penerbitan. Itu daripada Finas. Ya. Seterusnya kita hantar kepada lembaga penerbitsan filem. Seterusnya kita nak hantar kepada MyPo for example untuk daftar copyright kita dari segi konten kita sebut. Jadi kebiasaannya untuk lagu kami jarang nak daftar dengan MyPo kerana satu, kami keluarkan banyak lagu, jadi kos dia jadi tinggi untuk setiap satu lagu tersebut. Tapi untuk filem tu memang kami daftar lah. Jadi dia ada itu dari segi perlindungan, dari segi perundangan, tetapi tak bermaksud kita dah daftar tu orang tak langgar copyright you juga. Orang upload je ikut suka kan. Jadi time tu baru kita kena ambil tindakan, itu enforcement. Jadi macam mana kita kerjasama dengan pihak berwajib untuk bantu kita tapi dia orang nak tengok dokumen kita dulu. Kalau dokumen kita lengkap, kita pemilik bagi kandungan tersebut, baru mereka boleh bertindak. Faham. Okey Datuk, soalan yang seterusnya. Platform mana yang sesuai untuk kita nak post content creation ni pada masa sekini? Sama ada di social media ke, newspaper ke, television ke, nak kena tayang kat billboard ke, macam mana? Billboard tu mahal. Bergantunglah kepada siapa, apa jenis kontennya. Kalau sekiranya kalau kita ni sebagai penulis skrip ataupun kita nak jual idea tersebut, mungkin boleh yang terbaik kalau kos yang murah, keluarkan novel dulu. Ya, keluarkan novel. Ataupun kalau filem tu bercorak aksi, kita buat graphic novel. Kan, kalau boleh kita cari orang yang boleh melukis dan sebagainya, jadi dia konsep aksi graphic novel. Itu yang murah lah kalau kita sebagai content creator, sebagai penulis. Kerana apabila berjaya dari segi penjualan novel tersebut ataupun graphic novel tersebut, satu hak cipta tu masih pegang dekat you. Dan kebenarannya memang producer nak ambil, lakulah dia punya graphic novel ni ataupun novel ni, okey saya ambil lah lesen. So jadi you sebagai copyright, you tak serahkan copyright you pada penerbit tu. Jadi orang tu akan lesen daripada you. Okay. Bagi untuk content creator yang mungkin lebih kepada visual, bukan dari segi penulisan, kalau sekiranya nak menghasilkan sesuatu konsep, kita boleh buat filem pendek dulu. Filem pendek ni dia tak payah ada bajet besar. Cari kawan-kawan yang boleh bantu, nak berlakon, nak pegang kamera kan, dan sebagainya. Kita terbitkan konten tersebut untuk mendapatkan proof of concept lah. Daripada kita masuk dekat platform YouTube for example, tengok engagement macam mana, dan sekiranya kalau dapat perhatian yang baik daripada penonton, kat situ orang akan kata, bagus juga cerita filem pendek ni, pernah berlaku filem pendek dijadikan filem. Macam saya Train to Busan tu pun asalnya filem pendek. Dan juga ada filem Syih Malam Raya, macam kami jadi pengedar, asalnya filem pendek daripada student dari UiTM. So semua tu dari segi macam mana daripada filem pendek tersebut dijadikan filem. Ya. Okay. Lagu lain cerita lah pula. Lagu kita tak payah nak kos tinggi. Kita boleh buat macam sekarang ni banyak orang buat lagu-lagu dia nyanyi-nyanyi untuk YouTube, kat TikTok, kat situ ya orang kenal dia orang pun. Lagu-lagu macam contohnya ramai artis yang mula daripada situ, especially yang mana yang macam Yuna for example kan. Ada banyak lagi lah ZRV kan. So mereka start dengan main lagu dekat YouTube je mula-mula kan. Kemudiannya lama dikenali. Jadi sekarang ni of course TikTok main peranan besar lah. Jadi mungkin TikTok juga boleh bantu. Okay. So ada lagi soalan lepas ni kita nak tanya Datuk isu-isu yang hangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. So kita akan berehat dulu dan kembali selepas ini. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan, nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media,
jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Okay guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okay Datuk, kita dah sampai ke soalan-soalan yang hangat ni. Oh, tadi tak hangat? Tadi tak hangat sangat. Itu biasa-biasa lagi. Ini yang hangat. Okay. So, bila kita bercakap soal content creation ni, memang dah tentu berkait rapat dengan content creator, iaitu seseorang yang menghasilkan content itu sendiri. Jadi sekarang pun memang kita dah ramai lebih cenderung untuk bekerja sebagai content creator. Ada yang secara freelance dan ada juga yang terikat di mana-mana syarikat. Okay, soalan saya kepada Datuk sebenarnya apa tugas dan tanggungjawab seorang content creator ni? Selain daripada menghasilkan konten-konten yang menarik lah. Apa yang sebenar-benarnya? Okay, kalau dia buat untuk diri sendiri, dia kena tahu audience dia dan dia cater to the audience lah. Kan? Jadi itu adalah dia punya platform sendiri, dia buat apa dia rasa sesuai. Macam sebelum ni ada yang famous pasal masak-masak kan. Sugu kan? Sugu. Oh, yang. Okay. So, jadi dia sambil dia masak-masak, dia borak-borak tu jadi viral kan. Jadi itu sebagai satu contoh di mana dia menggunakan hobinya dan juga kepakaran dan pengetahuan dia dan dijadikan konten dan jadi viral. Okay, jadi itu adalah dari sudut konten untuk channel dia sendiri. Tapi bila kita nak hasilkan konten untuk orang luar, contohnya kita nak terbitkan mungkin dia nak pakai platform kita, tetapi dia nak kita hasilkan konten tersebut dengan cara kita sendiri untuk sampai kepada audience kita. Jadi saya rasa itu yang terbaik lah. Dia bagi kelonggaran untuk kita sampaikan untuk review produk ke ataupun dia war-warkan topik tersebut. Tadi saya tengok Bel Ngasri baru promote ada something lah macam exhibition siam ke apa entah. Dia buat style lah jadi macam siam punya dia punya cara dia cakap tu. Macam orang selatan Thai kan. So jadi itu jangan gunakan kreativiti je. Ya, jadi pada saya nampak kalau macam konten macam dihasilkan oleh Bel sesuai kepada audiensnya dan dia tetap sampai message dia. Nak mempromosikan event yang nak berlangsung tu. Tapi kalau contohnya kita sebagai content creator dan kita start nak projekkan channel kita dengan konten-konten yang mungkin tak kena dengan audiens kita, cara penyampaian kita. Contohnya kalau kita biasa buat posting, kita buat cara bahasa Melayu. Tiba-tiba kita buat post pula bahasa Inggeris. Or even worse, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Mesti of course orang tak faham. Audience juga tak faham. So jadi the point is, kita kena tahu bahawa itu kita akan rugi dari segi audience kita. Dan mungkin dia akan unsubscribe ataupun tak follow. Jadi kat situ kita kena pastikan nak jaga channel kita tu. Kerana dia follow anda adalah kerana your style of presentation. Jadi kalau sebolehnya konten tu biar kita create sendiri. Kalau nak repost pun setakat mana yang sesuai kepada channel kita tersebut. Itu penting tu. Okey, soalan yang seterusnya Datuk ada yang mengatakan untuk menjadi seorang content creator ni janganlah nak cerewet sangat. Satu benda pun tak gerak nanti. So kita jangan nak tunggu perfect dulu baru nak shoot lah dan sebagainya. Jadi konten ni pun sebenarnya subjektif Datuk Tapi ada yang beranggapan juga sebenarnya bagus juga cerewet ni. Sebab kita nak menghasilkan konten yang kita nak puas hati nanti. Jadi soalan saya Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan pendapat tentang isu yang macam ni. Bagi saya rasa audience dia suka lagi raw, lagi bagus lah daripada kita nak bagi. Kalau untuk social media untuk social media tu kita terlampau overthink sangat pun, overproduce pun, dia jadi terlampau artificial ataupun mechanical sangat. Everything gonna be like macam kena calculate by this second that second macam mana. Jadi lagi raw, lagi orang suka. Kadang-kadang ada buat silap pun orang suka. Kan? Jadi the point, the reality is that dia punya content yang kita nak hasilkan tersebut kena pastikan as long as message kita sampai tu sampai. Kalau sekiranya kita nak buat filler, nak buat lagu, of course kita kena lebih detail lah. Because kita nak keluar kat radio, nak keluar dekat Pawagam dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan bahawa content tersebut kena ada kita teliti dan kita kena ada satu kawalan lah mutunya, audionya contohnya. Kadang-kadang kita saya bagi contoh saya pernah tengok ada filem dia pakai boom mic, tapi boom mic tu masuk dalam frame. Filem barat pun ada. Okey. Filem barat nampak boom mic dia gantung kat situ tau. So, jadi kalau sekiranya kita itu memang pantang lah. Bagi saya rasa kalau macam tu memang saya akan cuba satu, of course lah kita kena CG kan dia punya tu, nak background tu jangan nampak boom mic tersebut. Tapi apabila saya jumpa dengan seorang pakar kesan khas visual yang buat filem Titanic
Yang dia dekat, saya jumpa di Los Angeles. Dia katakan scene yang ada mata tu yang jatuh dalam air tu sebenarnya shoot dekat swimming pool, dekat James Cameron punya swimming pool je. Yang pasal ada shot tu tak dapat, dia nak shot macam tu juga. Jadi sebenarnya film is never finish lah. Kalau nak tunggu sampai habis, sampai besok nak tayang hari ni kau nak betulkan lagi. Tapi bagi saya rasa kalau buat filem anda pun buat lagu, ada masanya kita rasa macam let it go lah. Kadang-kadang terlampau mechanical sangat pun dia tak ada. Bila kadang-kadang contoh macam ad-lib kan, kadang-kadang kita nak try nak control dia punya. Sekarang ni semua boleh vocal tu boleh dikontrol kan, buat jaga pitching dia. Tapi kadang-kadang ada yang bagi terkehil sikit, terkeluar suara sikit, kerana itu yang jadikan benda tu lebih raw dan original tau. Jadi bagi saya sebenarnya subjektif. Everything about content is art ni sebenarnya very subjektif. Dia tak ada yang orang kata inilah formula dia, 1+1 jadi 2, 2+2 jadi 4. Tak ada. So dari segi kreativiti ni, apa yang baik untuk Bella mungkin saya tak suka, apa yang saya suka mungkin Bella tak suka. Jadi itu as long as you find your own audience, and jangan overproduce. Kalau bila overproduce, kadang-kadang kita tak dapat dia punya originality tu. Macam nak jadi satu karya yang autentik, yang kita hasil yang ikhlas daripada idea dan kreativiti kita. Kiranya kalau nak kena cerewet ni pun bertempat lah juga Datuk ikut jugalah. Boleh, saya tak katakan benda-benda macam saya cakap nampak boom mic dan sebagainya. Itu kena betulkan lah. Betul? Kan? Ataupun masa kita buat satu filem tempatan, kita buat tu satu adegan yang kiranya suami isteri tu baru nak berbaik balik, and then apa semua. Kita rasa macam malam tu kosong sangat. Macam apa tak ada bulan ke? Tambahlah CGI bulan kat situ. Jadi kat situ yang dia nak menghidupkan suasana. Betul. Kan? Tapi kalau kita masa syuting tu kita tak nampak semua ni. Tapi nak nampak bulan mengambang, nampak macam satu the night is perfect dan sebagainya, ada pun nampak star dia semua bagai. Masa malam tu masa syuting tak ada macam tu. Jadi kita tambahlah. So jadi itu perkara-perkara macam tu okey untuk menambahkan lagi penceritaan dia. Jadi orang faham okey dia setting dia cantik. So momen suami isteri yang dah renggang daripada baru nak berapat balik. So dapat itulah sebenarnya kita kena fikir. Ada yang boleh buat nak cerewet, ada yang kata let go. Okey, faham Datuk. Alright, ada juga Datuk kenyataan yang dibuat oleh seorang influencer yang terkenal sebenarnya. Dia menganggap content creator ni yang mencetuskan kontroversi sampai nak viral dan sebagainya itu adalah golongan yang pemalas. Sebab ada itu iya ada Datuk. Saya tak naklah mention nama, nanti saya kena kecam pula. Jadi diorang kata diorang ni malas sebab malas nak fikir. Sebenarnya ada je macam-macam cara untuk membuatkan satu isu tu viral tanpa mengundangkan kecaman daripada orang luar. Jadi apa pendapat Datuk tentang isu macam ni? Sebenarnya yalah, dia orang ni naik pun pasal dia punya content viral. Jadi tak boleh nak katakan apa dia buat tu salah, kerana dia ada audiensnya, ramai yang tonton pun. Termasuk korang kat luar sana tu. Nak buat cerita Rise Up, orang tak tengok sangat. Betul. Kena buat apalah konten apa ni lah kan. Mungkin kena gaduh-gaduh kat Bella je dia kan. Baru orang nak tengok. Itulah realiti dia. Betul. So dari segi kenapa nak katakan dia orang malas tak malas tu, saya rasa tak juga. Saya rasa dia orang beranilah. Berani terima kecaman. Kadang-kadang orang boleh ambil perkara tersebut sampai very personal, sampai dia orang attack orang tersebut kan secara fizikal. Ada berlaku kes-kes yang di mana orang letak bom lah tu semua ni. Jadi bagi saya rasa mereka berani, satu. Keduanya berani nak buat apa dia buat lah kan. Keduanya dari segi malas tu, saya rasa kebanyakannya orang yang buat konten viral ni rajin sebenarnya. Hari-hari dia buat. Macam banding dengan saya kan. Saya pun jarang-jarang saya buat posting. Tapi kalau ikutkan sepatutnya buat hari-hari kena buat. Jadi saya tak rasa dia malas, tapi dia berani. Tapi pada masa sama mungkin jugalah, bukan nak puji mungkin ada juga yang mungkin sebahagiannya tak bertanggungjawab. Kalau sekiranya kalau dia keluarkan konten sesuatu yang melanggar norma masyarakat, memanglah saja nak kena kecam dan sebagainya, itu cara dia lah. Tapi bagi saya rasa tak kena dengan budaya kita, adab kita dan sebagainya. Jadi itu yang mungkinlah dari segi moralnya, tapi siapalah kita nak cakap pasal moral ni kan. Betul. Kita ni macam baik sangat nak cakap. Tapi realitinya ada yang kalau tak suka, jangan follow je lah. Itu je terbaik. Okey, so kita pun dah terlalu banyak sangat soalan ni dan ada lagi lepas ni, tapi kita kena berehat dulu dan kembali selepas ini. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif
seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey Datuk, kita dah sampai hujung dah sebenarnya. Tapi ada lagi soalan saya nak tanya Datuk. Ada yang mengatakan juga Datuk, untuk menjadi content creator ni adalah perlu mempunyai personal branding yang kuat. Okey, personal branding ni adalah salah satu cara kita nak present diri kita kepada orang luar. So dalam dunia content creation ni, personal branding ni menjadi sangat-sangat penting kerana dapat membuat kita stand out daripada kompetitor yang lain. Jadi bukan itu sahaja, yang sebenarnya content creation ni merupakan tonggak utama dalam dunia marketing, terutamanya dalam dunia keusahawanan. Jadi mungkin Datuk sendiri boleh ulaskan isu tentang ini. Berkait. Of course lah, dari segi macam saya kata tadi, bila kita hasilkan content dalam channel kita, orang expect certain style representation. Jadi macam saya buat Rise Up ni memang sesuai, orang terima. Orang dah tahu saya ni macam mana. Dan saya bukan komedian. Saya ni bukan nak menunjuk saya macam penyanyi lagi. Jadi saya ni lebih serius. Saya mungkin ada juga kadang-kadang saya gurau-gurau, cara saya gurau dengan audiens saya. Tapi dia kena sesuai dengan cara penyampaian saya. Jadi buat program Rise Up ni kena dengan saya. Ya. Tapi kalau sekiranya kalau itu personal branding saya, ya. Kalau sekiranya kalau saya tiba-tiba nak buat sesuatu yang mungkin di luar daripada kebiasaan, mungkin orang akan cakap apa benda ni kan. Jadi kadang-kadang saya pun kena hati-hati juga. Kadang-kadang macam contohnya macam kita tahu sekarang ni very sensitive nak cakap pasal apa, siapa kita support politically kan. Saya sebenarnya saya rasa dulu saya macam tu. Ya, saya rasa kenapa saya nak gaduh-gaduh dengan orang pasal orang politik ni. Jadi saya rasa tak nak apa saya tak nak. Yang siapa undi tu rahsia. Kan. Jadi saya rasa macam saya tengok ada artis dia start posting pasal parti A ataupun parti B dia promote kan. Jadi kadang-kadang audience tu tak selesa. Betul. Yang audience tu rasa unfollow lah. Tak nak ikut lah. Pasal dia sokong yang lain. Kan? Kita tak tahu. Pasal kita bila audience kita kerana dia orang follow kita pasal kita punya personal branding kita. Tapi tiba-tiba kita buat posting pasal politik. Walaupun kita buat cara yang santai, gurau dan sebagainya, ada orang akan tak suka. Betul. Ya, jadi bagi saya rasa ada perkara-perkara macam tu tak payahlah nak get involved in that. Bagi saya rasa kalau mereka nak betul-betul macam orang politician tak apa. Kan, itu memang follower dia memang ikut pasal kerana mereka ni politician. Tapi bila kita cakap pasal politik ni, especially golongan selebriti, nak cakap pasal politik, saya rasa macam you akan asingkan diri you daripada you punya audience. Itu sebenarnya satu masalah pada mereka pula. Jadi bagi saya memang dah taubat dah. Dah cukup lah. Dah duduk. Saya dah tak nak involve. Saya sokong mana-mana pihak yang nak melakukan terbaik untuk negara kita. Dan biarlah undi tu rahsia. Ya, betul. Saya pun nak merahsia juga. Okey. Boleh ke Datuk content creator ni nak bekerja sebagai full time? Secure ke tak? Berbanding dengan bekerja yang makan gaji ni, Datuk. Saya nasihatkan kalau mereka baru nak mula, buat part time dulu. Buat cara waktu malam kan, waktu kerja. Di situ tengok macam mana orang boleh lihat macam mana you sampaikan konten you, orang suka dan orang start mungkin nak panggil you, boleh tak you review produk saya dan sebagainya kan. Kat situ yang you boleh fikir macam mana di masa akan datang kalau sekiranya berbaloi kan, boleh je buat secara full time kan. Dan kita tak payah macam ganggu waktu kerja pula untuk buat konten ni. Jadi mungkin ada setengah-setengah orang nak buat review. Kadang-kadang orang nak beli, contohnya kata orang nak review resepi masakan ataupun untuk golongan wanita, contohnya tudung dan sebagainya kan. Mungkin waktu yang sesuainya adalah waktu siang belah pagi. Jadi bila dia bekerja, susah dia nak pergi buat review waktu bekerja ni. Jadi itu yang sebenarnya kalau sekiranya pendapatan tu memang dah steady dari segi apa kita buat secara part time, dan boleh kita berubah menjadi full time. Okey, faham. Okey Datuk, macam mana seorang content creator ni nak mula-mula belajar even basic skills sekalipun? Mungkin mereka juga nak tahu tools apa yang sepatutnya mereka boleh gunakan. Sebenarnya sekarang ni semua pakai handphone je kan. Pakai handphone ni macam-macam app yang boleh kita pakai. Ada yang kebanyakannya percuma pun. Kalau nak menambah ilmu, macam mana nak manage your TikTok channel, YouTube channel ataupun nak buat Instagram dan sebagainya, semua tu memang kita sediakan. KKR Masterclass sediakan latihan tersebut. Jadi apa yang kami nak lakukan adalah nak menyenangkan mereka untuk proses pembelajaran ni. Kita nak cuba menyediakan program pada mulai bulan September ke atas ni. Kita akan sediakan program-program jangka pendek selama 1 hari je. Jadi kadang-kadang bila kita nak buat sampai 3 hari, 5 hari, orang fikir 2 kali.
Jadi sebulan kan. Jadi program-program kita rasa sebelum ni kita ingatkan sebulan tu dah pendek dah. Tapi masih lagi orang kata I don't have the time kan. Jadi kita okay, why don't we do kita pecah-pecahkan modul tersebut. Tak payah kita buat semua nak buat selama 20 hari. Jadi dia boleh ambil persijilan dia ikut modul kan. Satu hari ni dia relax balik, dan mungkin 2-3 bulan balik nak belajar lah pasal ni, dia buat dah satu hari lagi. Jadi benda tu tak ada ganggu jadual kerja mereka. Ataupun mereka yang duduk jauh daripada sini, kita kena cari jalan macam mana nak jadikan secara hybrid. Maknanya mereka boleh buat secara online, tak perlu nak datang ke Cyberjaya untuk masuk program-program kami. Okey Datuk, soalan yang terakhir Datuk ya. Okay. Macam mana content creator ni perlu mengekalkan momentum untuk sentiasa relevan dalam industri? Okey, saya rasa dari segi kekerapan uploading dan feed, masuk content feed tu memang penting. Kita juga kena cari jalan macam mana kita boleh contohnya kita nak perbanyakkan lagi konten, tak semesti semua konten tu dihasilkan sendiri. Ada yang boleh repost kan. Contohnya kalau kita lihat ada juga yang komedian dia ambil juga snippet daripada snippet komedi yang lain-lain, dan dia masukkan dalam platform dia, and then dia bagi komen. Dia sebagai konten dia buat caption je. Dia tak buat dia punya the content, tapi itu sebagai variasi bagi konten kita nak hasilkan tu. Tak semesti semua nak kita hasilkan sendiri. Kadang-kadang kalau kita repost ataupun share pun, kadang-kadang macam saya buat baru-baru ni, saya kalau baru sangat ke setahun yang lalu kot, ada seorang yang kongsi konten yang mana saya pernah buat sitcom Pimai Tang Tu. Legend tu. Legend Bella pun tahu Saya itu, tahu. Masa tu umur saya 4 tahun ke 5 tahun. Ya ke? Ya ke? Ingatkan Bella lagi muda tak daripada tu. Okey, tapi apa yang berlaku Zat, ada satu snippet tu saya berlakon kejap, dan saya masuk balik. Sampai sekarang masih lagi orang review dan komen dekat Facebook saya. Saya masuk kat Facebook, saya masuk kat Instagram, dan mereka betul zaman masa saya pun dalam masa baru masuk industri kot, masuk 2 tahun kot masa dalam industri. Lebih kurang 30 tahun punya cerita ni. So jadi bila masuk dia jadi viral, dan saya rasa kadang-kadang konten macam tu pun, walaupun dia dah konten lama, kita masukkan balik, ada dia punya penontonnya. Ada jadi lagi. Bagi kita nak stay relevant ni, kadang-kadang kita dah macam terpu idea ke apa ke, kadang-kadang kita tengok all of a sudden bila ada satu konten yang memang sesuai untuk masuk channel kita pilih, okay, make a fast decision, masuk je lah konten tu sesuai untuk kita punya audience kita. Setakat gurau-gurau kita bagi throwback kan, jadi at least kita kekal relevan dengan mereka, dan kita dapat juga kadang-kadang audience baru daripada konten kita repost ni. Betul Datuk, kita pun dah di penghujung rancangan. Terima kasih Datuk atas tips dan sharing yang Datuk kongsikan pada kita hari ini yang mengenai content creation. Jadi untuk usahawan-usahawan di luar sana, mana yang nak jadi content creator dan nak hire content creator yang bagus, jadi dengarlah tips dan sharing kita hari ini. Okey, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang menarik, dan bersama kita punya Sifu lagi dalam rancangan Podcast Rise Up. Bye.